Saya mimpi berlawan dengan makhluk. Panjang cerita dia. Jujur cakap, saya sedar saya bermimpi dan pada masa yang sama saya pasang Al-Quran sebelah saya masa tidur. Tapi saya baca doa yang saya hafal je dan saya kalah. Okey. Jadi apabila seseorang mengalami masalah yang macam ini, saya rasa masalah yang macam ni bukan dia sahaja yang alami, bukan Cheris sahaja yang mengalami, bahkan sebenarnya ramai juga yang mengalami masalah yang seperti ini. Dia dah baca doa, kemudian dia pasang lagi ayat Quran, tetapi masih ada lagi gangguan yang mengganggu kepada dia. Jadi dia kata pun cerita dia pun panjang. Dia berlawan dengan benda itu dalam mimpi tersebut. Jadi dalam mimpi ini menjelaskan memang confirm lah, memang ada gangguan daripada makhluk halus tu kepada dia. Walaupun dia letak Quran itu dibaca dekat sebelah dia, walaupun dia dah baca doa-doa yang pendek, namun masih lagi tidak selesai. Jadi dia ada beberapa sebab kenapa benda ini berlaku. Faktor yang boleh saya sebut, yang pertamanya ialah apabila kita membaca doa, kita tidak fokus. Kita tidak fokus kepada apa sebenarnya yang kita minta. Sebenarnya kalau tanya pada pandangan saya lah, kepada mereka yang mengalami masalah gangguan, dia baca doa, dia dah baca pasang ayat Al-Quran sebelah dia tidur, tapi masih lagi gangguan itu boleh berlaku. Sebenarnya kalau nak mengatasi masalah ini, bukan semestinya kita baca seluruh Quran itu, tetapi kita boleh ambil kepada apa yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang basic. Dia simple aja, dia tak perlu benda-benda yang berat-berat, tetapi kita kena ambil benda yang simple. Jadi saya pernah sebut sebelum daripada ini, doa yang bagus untuk kita baca apabila kita nak tidur ialah Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq sekali, dan juga Qul a'udzu birabbin nas sekali. Mana Qul huwallahu ahad ni kita baca 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad sampai akhir, kemudian diikuti dengan surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq sehingga akhir, dan juga yang terakhir ialah Qul a'udzu birabbin nas, dan kita tiup pada tapak tangan kita. Tiup pada tapak tangan, kita tiup dan kita sapu ke seluruh tubuh. Kita buat sebanyak 3 kali. Lepas kita buat macam itu, kita baca lagi 3 Qul 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Kali kedua, kemudian kita buat kali yang ketiga. Yang paling penting dalam kita membaca doa ini ialah kita memahami kehadap maksud yang kita baca itu. Ayat ni pendek je sebenarnya. Kalau kita baca kepada terjemahan, kepada maksud ayat Quran itu, kita akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya, Allah itu Allah yang Ahad, satunya yang kita minta. Ya Allah, Engkau satu-satunya Tuhan yang aku minta perlindungan. Kemudian dalam surah Al-Falaq itu kita minta 4 perkara. Qul a'udzu birabbil falaq, wahai Tuhan yang menjaga, yang memecahkan waktu subuh. Kita minta berlindung daripada min syarri ma khalaq, daripada kejahatan yang Allah izin berlaku di atas muka bumi ini. Kita minta berlindung daripada Allah yang memecahkan waktu subuh itu. Panjang sebab kenapa Allah menggunakan lafaz memecahkan waktu subuh untuk berlindung daripada 4 perkara ini. Dia ada perbahasan yang lain. Tapi saya nak sebut dia ada 4 perkara yang kita minta. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin iza waqab, dan minta berlindung daripada kejahatan apabila malam ini dia menjadi gelap. Wa min syarri ghasikin iza waqab wa min syarri naffasati fil uqad, dan juga kita minta berlindung kepada Allah daripada tukang-tukang sihir perempuan yang menghembuskan mentera dia kepada tali yang diikat. Sebab itu dalam Al-Quran ini apabila disebut tukang-tukang sihir perempuan, menunjukkan sihir yang kuat itu datang daripada ahli sihir perempuan. Biasanya begitu. Kemudian yang keempat ialah wa min syarri hasidin
iza hasad, dan minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang yang dengki apabila dia nak berdengki. Ni dalam surah Al-Falaq kita minta. Kemudian dalam surah An-Nas itu kita minta supaya kita ni jangan ragu apabila kita baca sesuatu doa itu, jangan sesekali kita ragu Allah akan bantu kita. Walaupun kita bangun lepas tu kita akan rasa sakit, akan rasa bisa. Besok buat lagi, besok lusa buat lagi, lusa buat lagi, buat lagi. Walaupun kita bangun tu rasa bisa bangun dan sebagainya, jangan sekali-kali kita ragu. Sebab apa? Benda itu apabila kita buat, kita masih lagi sakit. Sebab amalan yang kita buat itu belum betul-betul meresap dalam diri kita. Ada setengah orang ni dia nak cepat, dia nak segera benda itu terus meresap. Tak boleh, dia kena ambil masa dengan amalan-amalan doa ini. Sebab itu saya mengesyorkan kepada mereka yang nak cuba berhadapan dengan situasi-situasi ini, dia berdoa dan dia mengalami gegaran yang sangat kuat apabila dia nak tidur, maka dia kena faham terhadap bacaan yang dia baca itu. Ini sebab pertama. Sebab yang kedua ialah sebab emosi. Ni yang seringkali berlakulah kepada kebanyakan pesakit. Dia emosi, dia seorang yang pemarah, dia seorang yang suka bersedih, dia tidak boleh menerima hakikat apa yang berlaku kepada diri dia, dia suka membandingkan diri dia dengan orang lain. Ini faktor-faktor yang menyebabkan apabila kita buat satu amalan itu, kita kalah. Jin masih lagi boleh menguasai diri kita apabila kita boleh dikuasai melalui kemarahan, kesedihan, ketidakpuashatian, sangka buruk pada Allah. Dia boleh masuk melalui sangka-sangka ataupun prasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebagai langkah ikhtiar, kalau kita dah baca doa tu, kita boleh gunakan dua jenis minyak. Satu minyak bidara gaharu. Kena pastikanlah benda yang tuan beli tu betul-betul original lah. Bukan dia bahan yang bukan bahan yang sembarangan. Kadang-kadang ada setengah orang tu dia jual benda-benda yang tidak asli, menyebabkan apabila kita pakai kita tak rasa apa-apa. So kita pakai, sapu dekat sendi-sendi seluruh tubuh, dan kita genggam botol ni. Mohon perlindungan daripada Allah. Ataupun kita boleh gunakan minyak bidara premium. Okey, macam mana nak dapatkan ni? Boleh pergi pada bio saya lah. Dan kalau siapa yang nak dapatkan penerangan yang lebih jelas, free advice, saya boleh berikan penerangan secara percuma. Penerangan je, tak beli pun tak apa. Sebab kadang-kadang kita memerlukan seseorang yang untuk menjadikan kita yakin untuk berhadapan dengan situasi ini. Kadang-kadang kita dah cuba dah untuk tidak ragu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi setiap hari kita seringkali kena provoke supaya kita ni rasa ragu, rasa was-was, kita rasa ditakut-takutkan dengan kemiskinan, ditakut-takutkan dengan sesuatu benda yang buruk pada kita setiap hari. Semua benda-benda ini memerlukan kepada orang guru yang betul, yang untuk memastikan bahawa kita berada dalam landasan yang betul. Saya rasa sekadar itu, mudah-mudahan boleh memberikan manfaat.